Hai, 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 hai. Assalamualaikum semua. Okey, bersiaran bersama Kak Mar lagi hari ini. Dan hari ini insyaAllah Kak Mar nak kupaskan tentang kesan karbohidrat terhadap gula dalam darah. Okey, harap-harap boleh nampak slide Kak Mar ya. Okey, hari ini 15 Ogos dan Kak Mar akan bercerita tentang karbohidrat. Okey, kita makan hari-hari kan, kita minum hari-hari, kita makan macam-macam makanan hari-hari. Tapi pernahkah kita terfikir apa jadi pada makanan yang masuk dalam badan kita dan apa jadi pada kadar gula dalam darah kita? Okey, insyaAllah hari ini Kak akan kupaskan ya. So sebelum tu, nampak tak dekat situ? Familiar tak dengan orang kata apa alat ni? Kita ada pita pengukur, kita ada untuk cek kadar gula dalam darah, kita ada buah-buahan, ada picirin dan ada makanan-makanan pastry yang manis. Okey, kita kena tahu, kita kena cakna apa saja yang kita masuk dalam badan kita, apa akan jadi pada gula dalam badan kita. Okey. So, sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan Kak Mar kongsikan apakah itu karbohidrat. Okey, karbohidrat mempunyai unsur karbon, oksigen dan juga hidrogen. Okey, dan antara jenis makanan yang mempunyai karbohidrat adalah nasi, roti, ubi kentang dan sebagainya. Okey. Dan apakah kepentingan karbohidrat ni sebenarnya? Kadang-kadang kita biasa dengar jangan ambil karbo banyak sangat nanti badan boleh gemuk, macam tu kan. Seolah-olah karbo ni salah untuk kita ambil. Sebenarnya penting untuk kita ambil karbohidrat ni untuk sebagai pembekal tenaga pada tubuh badan kita. Jadi bila ada tenaga, kita boleh buat kerja harian kita dengan lebih baik. Okey. Selain itu, karbohidrat merupakan sumber tenaga untuk proses fisiologi seperti pertumbuhan dan juga pembiakan. So pentingkan karbohidrat ni. Okey. So, dan apakah jenis karbohidrat? Terbahagi kepada dua, iaitu karbohidrat ringkas dan juga karbohidrat kompleks. Okey, nampak tak dekat situ? Contoh karbo ringkas adalah gula. Nampak tak? So, kalau kita terlebih karbohidrat ringkas, apa jadi? Okey, akan jadi macam-macam penyakit pada badan kita kan, dia sebab kita kata kontrol pengambilan gula. Okey, so karbohidrat kompleks pula, apakah orang kata apa kebaikannya? Bila kita ambil karbohidrat kompleks, ianya merupakan makanan yang lebih bernutrisi dan lebih mengenyangkan. Okey, lebih tinggi, lebih serat adalah lebih baik. Okey, kompleks, karbohidrat kompleks saya bagi kepada dua. Contohnya makanan yang berkanji dan juga makanan yang berserat. Kanji ni contohnya ubi kentang. Okey, serat ni contohnya buah-buahan. Okey. So, karbohidrat ringkas ni macam mana kita nak bezakan dengan yang kompleks karbohidrat? Okey, simple karbohidrat ni adalah makanan yang bila kita makan kita terus rasa manis. Sebabnya dalam tu ada gula ringkas dalam tu. Ada contohnya adalah donat, candy, aiskrim, minuman dalam tin. Nampak tak? Makanan yang bila kita makan terus rasa manis adalah simple karbohidrat yang mana ianya lebih senang dihadam. Okey, bila lebih senang dihadam, kadar gula dalam darah kita akan tinggi. Okey, dan ia cepat turun selepas itu. Jadi bila kita ambil makanan yang simple karbohidrat ni, okey, kita akan jadi cepat lapar. Okey, dan kompleks karbohidrat ni pula adalah makanan yang kita ambil tapi kita tak rasa manis sejurus kita masukkan makanan tu dalam mulut kita. Contohnya kita makan ubi kentang, kita makan pasta, okay, kita makan wholemeal bread kan. Dalam tu ada gula tapi kita tak rasa manis. Itu adalah dalam kategori kompleks karbohidrat dan ianya lebih bernutrisi dan lebih mengenyangkan. Okey, seterusnya. Familiar tak dengan gambar ni? Nampak tak? Sengaja Kak Mar letakkan fast food dan juga makanan yang sebelahnya ni adalah nasi kukus. Okey, nampak tak? Fast food biasanya dia punya trick, okey, fast food akan letakkan sebagai set dia punya makanan kentang goreng, burger contohnya, dan dia akan letakkan air manis di situ. Kenapa? Kerana bila ada simple karbo di situ, kita akan cepat hadam. Okey, dan kita akan senang lapar. Jadi bila kita ambil makanan yang manis ni, kita tak akan rasa puas. Okey, tak cukup satu set, ambil lagi dua set, ambil lagi tiga set. Nampak tak? Biasanya makanan segera ni sangat tinggi kalori. Nampak tak? Satu set makanan segera 1,000 kalori bersamaan dengan dua hidangan nasi kukus yang besar ni. Nasi saiz yang banyak, ada ayam dua ketul, ada kuah, sambal belacan, ada timun.
2 hidangan baru 1,000 kalori berbanding dengan 1 hidangan fast food 1,000 kalori. Nampak tak betapa bezanya kompleks karbohidrat, okey, dengan simple karbohidrat. Dan bahayanya di bahagian simple karbohidrat, gula kita akan spike sangat cepat. Dan dia akan turun cepat menyebabkan kita rasa lapar dan kita craving. Di situ bahayanya karbohidrat, okey? Nampak tak? 9 makanan yang perlu dielakkan sebelum tidur. Biasa tak dengar orang kata jangan makan sebelum tidur, jangan makan sebelum tidur, nanti akan boncit, akan bertambah berat badan tanpa kita sedar. Kenapa sebenarnya? Okey, sebab especially makanan yang simple karbohidrat ni elakkan kita makan sebelum kita tidur. Nampak tak dekat list 9 ni adalah semua yang kita panggil simple karbohidrat. Kentang goreng, keju, minuman soda, burger, nampak tak? Bila kita ambil simple karbohidrat sebelum tidur, kita akan rasa lapar lagi. Dan kita akan ambil lagi, makan lagi dan akhirnya kita tidur. Bila kita tidur, sejurus lepas kita makan, penghadaman tadi terjejas, terencat orang panggil kan. Jadi makanan yang kita ambil tadi tidak sempat bertukar menjadi tenaga tetapi menjadi lemak. Sebab itulah perut akan jadi boncit. Nampak tak macam dalam gambar yang Kak Mar letak ni? Boncit akan jadi obesity. Nampak tak? Pemilihan makanan sebelum tidur itu sangat penting. Okey? So, jadi kalau kita makan sebelum kita tidur, adakah kalori terbakar waktu kita tidur? Itu soalan yang biasa orang tanya kan. Waktu kita tidur ni kalori terbakar tak? Okey, sebenarnya kalori terbakar sewaktu kita tidur, tetapi sedikit berbanding kalau kita berjaga. Jadi maksudnya bila kita berjaga ni kalori kita akan terbakar lebih banyak. Okey, sebab kita bergerak, kita bekerja, kita bersenam, nampak tak? Setiap pergerakan itu akan membakar kalori. Tapi kalau kita makan sebelum tidur dan kita pun tidur, kalori terbakar tu sedikit. That's why ada risiko pelbagai penyakit datang, berat naik dan juga perut boncit macam tadi kan. Okay. Jadi sebenarnya boleh ke tak nak makan sebelum tidur? Biasa orang tanya kan? Jawapannya boleh. Cuma, dia ada cuma kat belakang tu tau. Cumanya kita kena pilih yang kompleks karbo tadi. Karbohidrat kompleks tadi. Contoh dekat yang macam Kak Mar bagi ni segelas susu ataupun 2 keping wholemeal bread. Kenapa kita ambil kompleks karbo sebelum tidur? Kerana dia lebih bernutrisi dan juga lebih mengenyangkan. Tetapi kita kena ambil sekurang-kurangnya 2 jam sebelum kita tidur. Okey, maksudnya kalau kita lapar, kita nak supper, boleh tak makan supper Kak Mar? Orang katakan sebenarnya boleh, cumanya pilihlah makanan yang karbohidrat kompleks dan juga pilih makan dalam 2 jam sebelum you all tidur. Macam tu. Okey, jadi sebenarnya yang mana lebih baik? Karbohidrat simple ataupun karbohidrat kompleks kan? Kadang-kadang orang keliru. Kalaulah kita kata karbohidrat yang simple itu lebih mudah dihadamkan, jadi sebenarnya lagi baik dah berbanding yang kompleks karbohidrat yang susah untuk dihadam. Sebenarnya jawapannya salah. Okey, sebenarnya tak ada yang orang kata apa tu? Simple karbohidrat pun baik, boleh diambil. Kompleks karbohidrat pun bagus untuk diambil. Cumanya kita kena tahu kuantiti dia. Okey, kalau kita ambil yang simple karbohidrat, contoh kita makan krepek-krepek kan, kita makan burger, okey, kita akan rasa cepat lapar dan kita akan ambil lagi sebungkus krepek. Nampak tak? Kita akan ambil lagi sebungkus burger. Kita tak akan rasa puas. Di situlah bahayanya untuk simple karbohidrat berbanding dengan kompleks karbohidrat. Okey? Jadi masa bila kita nak ambil karbohidrat kompleks ni Kak Mar? Ada yang tanya kan? Okey, Kak Mar sarankan pengambilan karbohidrat kompleks ni kita ambil di 3 makanan utama kita, iaitu breakfast, lunch dan juga dinner. Dan dinner kenalah awal ya, jangan ambil dinner terlalu lewat. Okey. Kenapa waktu breakfast ni kita perlukan karbohidrat kompleks? Sebab badan kita memerlukan tenaga sepanjang hari, betul tak? Dan juga karbohidrat kompleks ni akan bagi you kenyang lebih lama. Bayangkan kalau you ambil yang simple karbohidrat, contoh you ambil
fast food tadi kan, you ambil breakfast fast food, nanti tiba-tiba pukul 10, 11 belum waktu lunch you dah lapar semula. Nampak tak? Tu kita akan makan lagi, makan lagi. Jadi bila waktu lunch kita akan makan lagi. Nampak tak? Dia akan jadi berganda-ganda. That's why di 3 masa makanan utama ni ambil kompleks karbohidrat. Dan Kak Mar dah letakkan contoh-contoh breakfast, lunch dan dinner yang adalah karbohidrat kompleks. Okay? Seterusnya, karbohidrat ringkas ni. Tadi Kak Mar kata tak salah nak ambil karbohidrat ringkas kan. Cumanya, ada lagi cumanya. Cumanya untuk orang yang normal yang tak ada sebarang penyakit, pengambilan karbohidrat ringkas contoh macam pastry yang manis-manis, kek, coklat, aiskrim yang manis tu, pengambilan karbohidrat ringkas adalah kurang dari 10% kalori harian. Okey, kita tak adalah kata tak boleh makan terus ya. Cumanya yang normal, yang tak ada penyakit, kurang daripada 10% kalori harian. Okey, kalau orang yang ada penyakit, kencing manis contoh dia ada ataupun dia dalam proses menurunkan berat badan, berapakah kalori ringkas yang dia perlu ambil sehari? Okey, kena ambil kurang daripada 5% kalori harian anda. Jadi jangan stres-stres dalam journey mengamalkan diet yang sihat. Kita tetap boleh ambil karbohidrat ringkas ni, kita tetap boleh ambil, cumanya ada kadar minimum dia. Okay, so Kak Mar harap Kak Mar punya perkongsian tentang kesan karbohidrat pada gula dalam darah dapat membantu kalian memilih menu yang lebih sihat, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum.